Anissa boleh bercakap tak? Boleh, kalau boleh bercakap, jangan unmute. Okey. Kalau kita tak solat dekat dunia, kita nak solat dekat mana lagi? Mak Limah nak tanya. Peluang solat atas dunia sahaja. Dengar sini semua. Peluang solat atas dunia sahaja. Dalam kubur dah tak ada solat, dalam syurga dah tak ada solat. Alia, Khairin, Maira, Hasif semua dengar sini. Allah bagi kita peluang beribadat atas dunia sahaja. Kalau malam ni Muklimah mati, sampai petang ni sahaja Muklimah solat. Sekejap je kita hidup ni. Kalau minggu depan Khairin mati, sampai minggu depan je Khairin solat. Sekejap je solat, tak lama pun. Kamu kata penat lah solat lama lah solat. Tak lama. Tak. Kalau Hasif mati Zohor nanti, solat terakhir Hasif adalah subuh tadi. Betul tak? Kalau kamu meninggal sebelum masuk azan Zohor, jadi solat kamu hari ni yang terakhir adalah solat subuh. Lepas saya solat zuhur atau mati tu solat terakhir saya solat zuhur. Jadi sekejap je Alia kita kena solat sebab kita tak tahu kita mati bila. Kalau Alia mati petang ni, solat terakhir Alia adalah petang ni. Kita jangan fikir ya Allah penat lah solat, lama lah. Tak. Sekejap je solat. Ambil wuduk solat. Betul tak? Sekejap je. Kenapa kita rasa berat nak solat? Syaitan duk bisik kat telinga. Tidurlah, mainlah. Mainlah. Tengoklah apa phone. Maksudnya kita tertipu dengan syaitan. Sebab syaitan dia dah janji pada Allah. Dia nak masuk neraka sama-sama dengan manusia. Dia tak nak masuk neraka seorang-seorang. Dia nak bawa semua umat Adam ni masuk neraka sama-sama. Ada geng. Maksudnya dia tak nak masuk seorang-seorang. Kita ni pula Allah bagi pilihan, ada akal. Allah bagi pilihan kita berfikir nak masuk syurga ke nak masuk neraka. Kalau orang yang akal dia sempurna, dia nak masuk syurga. Betul tak? Dia tak nak masuk neraka. Dalam syurga kamu nak apa semua kamu dapat. Dalam neraka na'udzubillah. Dalam neraka dia macam gaung Neraka tu macam gaung. Tahu tak gaung? Lubang. Neraka pun ada bertingkat-tingkat tapi dia lubang. Tingkat bawah siapa, tingkat kedua siapa, tingkat ketiga siapa. Neraka ada tingkat-tingkat. Syurga pun ada tingkat-tingkat. Syurga pertama, syurga kedua, syurga ketiga. Syurga paling tinggi syurga Firdaus. Kita kalau duduk dekat taman syurga pun Masya Allah. Tapi syarat nak masuk syurga, Mak Limah dah beritahu hari tu, kena ada kunci. Nak masuk syurga kena ada kunci. Kamu jangan fikir budak lagi, tak balik lagi. Tak boleh. Tak boleh. Kalau kamu balik baru nak solat, kamu akan malas solat. Sebab kamu tak terbiasa dengan solat. Betul, dengar tak ni? Dengar tak? Solat ni perintah Allah. Bukan perintah mak ayah, bukan perintah sekolah, bukan perintah negara, tapi perintah Allah. Dekat mana Nabi ambil perintah solat ni? Dekat langit. Dekat langit ke-7 waktu Isra' Mi'raj. Maksudnya bukan benda yang main-main solat ni. Solat ni Nabi terima naik atas langit sana dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun tak boleh masuk langit ke-7 dekat Sidratul Muntaha. Rasulullah sahaja yang boleh jumpa Allah. Maksudnya solat ni benda yang besar. Allah tak bagi dekat bumi. Dekat bumi Allah bagi perintah zakat, perintah puasa. Betul tak? Tapi kalau solat Allah, Nabi naik atas langit untuk dapat perintah solat. Siapa yang jaga solat dia, solat 5 waktu, hidup dia akan tenang. Dia tak ada nak rasa stres, nak rasa serabut, tak ada sebab dia buat hubungan dengan Allah. Dia jaga hubungan dengan Allah. Dengar semua orang. Fateh, Hasif, Khairin, Alia, Humaira. Dengar sini. Kalau tahun depan kita meninggal, sampai terdepan je kita solat. Lepas tu dah tak ada solat. Kita penat-penat sekejap saja. Kenapa kita malas? Sebab kita tak nampak pahala tu. Kalau nampak pahala, semua orang nak jadi baik. Semua orang nak solat. Semua orang dah tak nak buat maksiat dah. Kenapa Allah tak bagi nampak pahala? Sebab Allah nak tengok yang mana hamba dia betul-betul ikhlas buat ibadat kerana dia.
Kalau Allah bagi duit, lepas solat ada duit 500 bawah sejadah. Semua orang nak solat, betul tak? Semua orang rajin solat. Jadi bila Allah bagi duit cash, maksudnya kita solat kerana duit, betul tak? Sekarang ni kita tak nampak pahala tu. Betul tak ni? Jadi kita solat kerana Allah, bukan kerana mak ayah. Kalau mak tak suruh, kita pun kena solat. Kalau mak suruh pun, kita kena solat. Faham tak? Belajar solat waktu kecil ni. Belajar solat. Kena solat. Malas-malas pun kena solat. Nanti kalau kamu dah balik baru nak solat, kamu jadi malas. Percayalah cakap Malimah. Nanti malas nak solat sebab tak biasa solat waktu belum balik. Orang tak pernah puasa, tiba-tiba nak puasa, penat tak? Mesti lapar. Tapi kamu dah terbiasa puasa, betul tak? Waktu kecil lagi dah puasa. Darjah 1 puasa, darjah 2 puasa. Perintah puasa dengan perintah solat, yang mana lagi penting? Yang mana lagi wajib? Ada tak Nabi cakap, perintahlah anak kamu puasa pada umur 7 tahun dan pukullah dia kalau dia tak puasa 10 tahun? Tak ada. Tapi ajarlah anak kamu sembahyang ketika darjah 1 dan pukullah dia rotan sikit kalau tak nak solat pada darjah 4. Jadi solat ni penting. Orang yang tak solat, ada ular namanya, tak ingat, Syuja'ul Aqra' ke apa. Ular yang besar dalam kubur nanti. Ular tu akan belit orang tu dalam kubur. Ni bukan main-main solat ni bukan benda main-main. Kena solat. Mula-mula kamu kena lawan perasaan malas tu. Malas lah, penat. Kamu kena lawan. Bila azan, ambil wuduk, solat. Lama-lama kamu akan terbiasa. Lama-lama kamu akan rasa takut kalau tak solat. Alamak, tak solat lagi ni. Bila kamu dah terbiasa solat, Allah akan bagi rasa takut pula kat kita kalau kita tinggalkan solat. Macam kamu keluar rumah, kalau kamu lama dah terbiasa pakai tudung, Humaira, tiba-tiba nak keluar rumah free hair, rasa macam mana? Rasa biasa ke rasa takut? Takut. Rasa takut. Alamak, tak ambil tudung lagi ni. Alamak, macam mana nak keluar rumah ni tak pakai tudung? Sebab Allah dah sayang kat kita, Allah nak jaga kita. Orang solat macam tu juga. Kalau dia terlewat bangun, alamak, dah lewat di subuh ni. Dia tetap kena solat. Ambil wuduk, solat. Tak apa. Dimaafkan kalau kita terlupa, tertidur, tak ingat, tak apa. Boleh solat lewat-lewat. Tapi kalau kamu main game, yang tu tak dimaafkan lah. Okay, sallu ala Nabi 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay. Hari ni hari Jumaat. Hari ni hari Jumaat. Jumaat adalah hari yang terbaik dalam seminggu. Dalam seminggu Allah nak ampunkan dosa manusia. Dalam seminggu Allah nak bagi pahala banyak. Adalah hari Jumaat. Siapa yang berselawat 1 kali pada Nabi, Allah akan berselawat 10 kali pada dia. Pada kita. Siapa yang selawat pada Nabi 10 kali, Allah akan berselawat kepada kita 100 kali. Tadi kamu selawat 3 kali, betul tak? Kita selawat 3 kali. Jadi Allah bagi rahmat. Allah selawat kepada kita 30 kali. Jadi insyaAllah nanti program projek tarbiyah tu untuk cuti sekolah nanti. Ada tak Maklimah cerita kat Maklimah lupa. Okey. Okey, nanti kita cuti sekolah. Cuti hari raya sekali, betul tak? Kita raya Selasa ni. Kita raya Korban. Okey, nanti cuti sekolah kita akan buat satu program. Nama dia projek tarbiyah. Okey. What's that? Okay, sabar. Okay, nanti Maklimah akan post dalam grup sekolah. Nanti mak kamu bacalah. Program tu adalah, dengar sini. Program tu adalah projek ruhiyah. Maksudnya aktiviti cuti di rumah. Kamu buat apa kat waktu cuti nanti? Ada Maklimah senaraikan perkara yang kamu kena buat. Dia best je. Contoh Khairin lap tingkap. Tolong mak lap tingkap. Pasal Khairin ambil gambar, dia hantar.
Lepas tu contoh Humaira, dia susun kasut. Dia buat apa-apa? Alia dia tolong mak dia buat apa? Apa-apa pun kan senang je. Okey, lepas tu ada lepas tu solat. Ada solat, ada tilawat. Yang tu kena tik. Okey, hari ni Khairin dah solat 5 waktu. Okey, tanda tag, tanda. Humaira dah selawat 100. Nanti muklimah akan bagi tasbih pada semua pelajar dapat. Tasbih satu seorang. Tasbih cantik jaga betul-betul tasbih tu. Tapi tasbih tu bukan macam ni, bukan macam muklimah panjang ni 100. Tasbih kamu 30. Pernah tak nampak tasbih 30 biji? Okey, tapi macam mana nak cukupkan 100 tu? Jadi 30 pusing sekali satu round 30. Dua round 60, lepas tu 90, lepas tu 120. Okey, jadi 3 kali pusing 369. Sorry, tasbih tu 33. Jadi 3 kali pusing 99 tambah 1 jadi 100. Faham tak? Kita nak sayang Nabi dan kita pun nak Nabi sayang pada kita. Jadi muklimah cuma minta 100 saja. Kamu buat 100. Tapi muklimah semua buat 1000. Muklimah Saya nak 200. Tak. Kamu 100 saja. Tak boleh banyak-banyak. Kamu selawat 100, muklimah selawat 1000. Muklimah semua kena selawat 1000, kamu tahu tak? Okey, kamu selawat 100 saja. Tak apa sebab kita kena mula dengan 100. Bila dah istiqomah lama-lama barulah tambah sikit. Okey, siapa yang suka cuci kipas bagusnya? Suka cuci apa tadi? Suka tolong mak buat apa kat rumah, okey? Nanti kamu ambil video tu kamu hantar kat muklimah. Itu adalah program ruhiyah kita, projek ruhiyah kita. Bagusnya suka basuh pinggan. Yang tu senang je. Hasif suka apa Hasif? Cuci kipas. Cuci kereta. Bagusnya. Kipas, bukan kereta. Okey, cuci kipas. Pun boleh cuci kipas. Ayah saya cakap untuk saya basuh kereta saya sambil mandi. Okey, pun boleh. Basuh kereta pun boleh. Paling asas susun, kemas bilik bagus. Paling asas susun selipar. Siapa yang rumah dia selipar terlalu tersusun bagus, maksudnya dia adalah seorang yang teratur. Perasan tak kalau kita pergi masjid tersusun selipar? Susun selipar sekolah, susun selipar kat masjid, susun selipar kat rumah. Okey, kita sambung akhlak kita. Akhlak kita dah habis sebenarnya. Subjek akhlak kita dah habis, kita cuma ulang kaji subjek akhlak. Tajuk apa minggu ni? Sabar ialah sentiasa reda dan tenang semasa menghadapi ujian daripada Allah. Share boleh? Dah share dah. Dan tidak mudah. Sabar ialah sentiasa reda dan tenang semasa menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mudah putus asa apabila dapat kesusahan. Bagus. Sabar ialah sentiasa redha dan tenang semasa menghadapi ujian daripada Allah dan tidak mudah putus asa apabila dapat kesusahan. Khairin, ciri-ciri sabar ada 4. Ciri-ciri sabar. Baca 4. Sabar dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa reda segala kesusahan dan kesulitan yang dihadapi. Sabar ketika sedang marah. Tidak mudah kecewa apabila gagal dalam sesuatu usaha yang dilakukan. Okay. Yang pertama, sabar dalam mentaati perintah Allah. Yang kedua, sentiasa redha segala kesusahan dan kesulitan. Yang ketiga, sabar ketika sedang marah. Yang keempat, tidak mudah kecewa apabila gagal dalam sesuatu usaha yang dilakukan. Apa maksud sabar tadi?
Redha dan tenang. Redha dan tenang. Jadi orang sabar ni, dia ada marah-marah ke dia? Tenang, relax je. Kadang-kadang marah. Tenang. Dia sabar dan dia redha. Redha ni dia bukan pasrah, dia macam berlapang dada. Okey, dia redha dan tenang semasa menghadapi ujian daripada Allah dan tidak putus asa. Okey, Maklimah nak tanya, sekarang ujian yang Allah bagi dekat dunia ni apa? Semua dunia sedang merasai ujian ni. COVID-19. Kenapa Allah bagi ujian COVID-19 ni? Kenapa? Sebab ujian lah. Sebab kita tak solat lah. Sebab nak luangkan masa dengan keluarga. sebab nak luangkan masa dengan keluarga lagi. Sebab tak solat banyak. Sebab tak solat banyak. Okey. Allah bagi ujian apa dengar sini Isma' Kalami, apa-apa sahaja Allah bagi ujian untuk dekatkan kita kepada Allah. Betul tak? Macam hari tu Maklimah cerita apa? Sakit. Sabar ketika sakit. Kenapa Allah bagi ujian sakit? Sebab kita nak ingat Allah. Bila kita sakit, kita ingat Allah. Betul tak? Ya Allah sakit perut. Ya Allah sakit mata. Ya Allah sakit gigi. Ya Allah sakit Saya tidur. Ya Allah sakit kepala. Kita akan banyak sebut Allah. Orang yang tak pernah sakit, dia jadi lupa Allah. Manusia yang tak pernah sakit, tak pernah bersin. Fir'aun la'anatullah. Fir'aun tak pernah sakit. Fir'aun tak pernah sakit, jadi dia lupa Allah, dia anggap dia Tuhan pula. Ana rabbul a'la. Dia rasa dia Tuhan, dia suruh orang sembah dia. Okey, itu manusia yang chill. Tu tak pernah sakit. Jadi Allah bagi sakit ni supaya kita banyak sebut nama dia. Manusia Tapi kalau Allah bagi sakit kan, tapi dia tak rasa sakit, macam mana? Okay, Allah bagi dia sakit tapi dia tak rasa sakit, tapi dia banyak sebut nama Allah pun bagus. Ingat sini manusia yang paling banyak diberi ujian adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling 9:36, tinggal 16 minit lagi. Sabar. Orang yang paling Allah sayang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekasih Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama Rasulullah adalah Ahmad dan Muhammad. Nama Rasulullah banyak, nama Rasulullah. Nama Allah ada berapa nama Allah? 99. Yang kamu baca nas'aluka ya man huwa Allah. Nama Allah ada 99. Sebenarnya nama Allah banyak lagi. Nama Rasulullah pun ada 99. Nama Rasulullah Toha, Yasin, Al-Amin, Qasim, Asy-Syafi'. Nama Rasulullah banyak, nama Rasulullah 99. Dalam kitab selawat ada nama Rasulullah 805. Banyak nama-nama Rasulullah. Okey, jadi Rasulullah ni nama dia Ahmad. Sebelum Nabi lahir nama dia Ahmad. Nama dia Ahmad tu di langit. Bila Nabi lahir nama dia Muhammad. Saya tengok kan, ada dia kata nama dia 24000 Nabi. Bukan nama, waktu tu bilangan Nabi. Okey. Dengar sini. Ahmad maksud dia orang yang terpuji, orang yang paling banyak memuji Allah. Nabi Rasulullah adalah manusia yang paling baik, betul tak? Paling baik, paling handsome, paling sabar, paling segalanya. Kasih dengar dulu dengar dulu. Okey, Nabi ni paling banyak memuji Allah. Nabi adalah manusia yang paling sempurna. Alia duduk elok-elok Alia. Nabi adalah manusia yang paling sempurna. Sakit. Okey, jadi Rasulullah adalah orang yang paling banyak memuji Allah. Rasulullah adalah orang yang paling banyak diuji. Para nabi ni kalau Allah uji dia lebih 2 kali ganda sakit daripada kita. Kalau kita demam panas, Rasulullah bila demam lagi panas. Faham tak? Maklimah pernah bagi tahu hari tu, sahabat bila sentuh dahi Rasulullah, ya Allah panasnya. Macam kamu pegang striker kamu angkat. Panas sangat. Sahabat terkejut. Sakit. Rasulullah kenapa panas sangat ni? Nabi kata, Nabi-Nabi bila diuji oleh Allah, bila dapat ujian oleh Allah, dia lebih sakit, lebih banyak, lebih digandakan daripada manusia biasa. Sebab tu Nabi ni
darjat dia tinggi. Nabi darjat dia tinggi. Okey, bila Allah bagi ujian pada Nabi, adakah maksudnya Allah tak sayang pada Nabi? Tak. Tak Allah sayang pada Nabi. Tapi kenapa Allah bagi ujian pada Nabi? Allah bagi ujian sebab tak tahu. Supaya Nabi ingat Allah, supaya Nabi lebih banyak menyebut memuji Allah. Allah sekarang ni, dekat dunia sekarang ni, Allah bagi kita ujian COVID-19. COVID-19, betul tak? Coronavirus. Coronavirus ke COVID-19. Allah bagi sebab Allah nak kita ingat pada dia. Allah nak tengok manusia ni, bila aku bagi ujian ni, dia solat tak? Dia lupa tak aku? Dia ingat tak kat aku? Ada manusia yang bunuh diri, terjun bangunan. Ada manusia yang bunuh diri. Sebab apa? Sebab tak tahan, terseksa hidup. Dia tak tahu bila dia masuk dalam kubur lagi terseksa. Dekat akhirat lagi terseksa. Jadi, apa-apa ujian Allah bagi, kita kena sabar dan tenang. Sabar dan tenang. Ketika ketika Nabi Ibrahim nak dicampak oleh Raja Namrud dalam api, tahu tak kisah dia? Nabi Ibrahim ni adalah orang yang paling banyak juga diuji. Ada 5 orang Nabi yang digelar ulul azmi yang paling banyak diuji. Yang pertama Nabi apa? Nabi Muhammad. Nabi Nuh. Nabi Isa. Yang ketiga Nabi Musa. Nabi Ibrahim. Okey, ingat 5 orang ni Nabi ni yang paling banyak diuji oleh Allah. Sebab tu dia digelar ulul azmi, orang yang punya azam yang tinggi, yang paling banyak diuji Allah. Okey, Nabi Ibrahim. Selepas Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim ni dia ajak ayah dia masuk Islam, dia ajak isteri dia. Nabi Ibrahim dia ajak ayah dia lah, dia ajak kaum dia. Kaum dia tak nak masuk Islam. Lepas tu dia ambil kapak, dia pecahkan berhala-berhala, kecuali dia berhala besar dia tak pecahkan, betul tak? Kisah tu. Dia gantung ke baling dekat tu. Dia gantung kapak dekat. Jadi bila orang tengok, siapa yang pecahkan Tuhan-Tuhan kita ni? Nabi Ibrahim cakap. Lepas tu yang besar tu dia letak dekat dia kan letak kapak kat situ kan. Lepas tu Nabi Ibrahim cakap, kau tanyalah yang besar tu, berhala besar tu, kenapa Tuhan kamu maksudnya diam je? Logik ke Tuhan macam tu? Diam je. Orang hancurkan Tuhan dia diam je. Kalau anjing pergi kencing dekat Tuhan dia relax je. Macam tu ke Tuhan? Tu bukan Tuhan. Tu bukan Tuhan. Tak? Kau suka lah. Maksudnya Tuhan dia yang dianggap Tuhan tu, anjing kencing, macam tu je. Lepas tu banjir. Lepas tu Raja Namrud marah. Raja Namrud nak campak Nabi Ibrahim dalam api. Bila nak campak tu, datang malaikat Jibril ke, malaikat offer pada Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, engkau nak tak aku tolong kamu? Nabi Ibrahim kata, kamu datang ni Allah suruh ke kamu yang nak offer aku? Dia cakap, aku yang nak tolong kamu. Nabi Ibrahim cakap, kalau kamu yang nak tolong tak apalah, sebab aku dah ada Allah. Bila Raja Namrud campak guna apa? Yang tu. Lepas tu bila campak masuk dalam tu, jadi terbakar ke jadi api besar. Jadi apa? Tak bakar. Lepas tu jadi sejuk. Disebabkan Sejuk Nabi aircon. Ibrahim, disebabkan Nabi Ibrahim dia serah pada Allah, dia tak minta bantuan malaikat, dia tak minta tolong siapa-siapa, dia minta tolong pada Allah je. Allah perintahkan pada api, bardan wa salaman ala Ibrahim. Betul tak? Sejuk sejahtera kepada Nabi Ibrahim. Kalau kamu buka dapur gas, kamu terkena api, sejuk ke panas? Terbakar. Jadi sejuk atas dunia ni sifat api panas. Betul tak Alia? Sifat api membakar. Kamu main pisau, kamu terpotong tangan, terluka. Jadi sifat pisau tu tajam, betul tak? Macam tu. Okey, tapi Rasulullah datang batuk tu berapa tengok.
Allah tu Nabi Yusuf. Okey, dengar sini. Sebab kita nak dengar sini. Okey, jadi bila Allah perintah pada api supaya sejuk sejahtera kepada Nabi Ibrahim, api tu jadi macam dalam ekor sekejap je. Jadi api tu tak membakar Nabi Ibrahim. Macam pisau juga. Pisau sifat dia memotong. Mak kamu potong sayur, potong ayam, betul tak? Alia, pisau sifat dia memotong. Tapi Allah tak bagi pisau Nabi Ibrahim memotong anak dia, menyembelih anak dia Nabi Ismail. Masa peristiwa korban tu, Allah perintahkan Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Nabi Ibrahim ni orang yang sangat taat perintah Allah. Nabi Ibrahim orang yang sangat taat perintah Allah. Dia tu kan sembelih tapi tak boleh. Patut tukang kambing. Okey, Nabi Ibrahim digelar Khalilullah, kekasih Allah. Dengar sini, Nabi Ibrahim digelar kekasih Allah. Allah perintahkan Nabi Ibrahim ambil, nanti Mak Limah ceritalah dalam apa? Tak cukup masa kat sini. Okey, jadi Allah perintahkan Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail. Nabi Ibrahim ni tak ada kuisis tak? Ada kuisis. Ada. Okey, jadi Nabi Ibrahim ditaat perintah Allah, dia sembelih Nabi Ismail. Dia sembelih sekali tak elok. Ditajam-tajamkan pisau, dia sembelih lagi sekali tak elok juga. Ditajamkan lagi, dia sembelih lagi tak elok juga. Allah tukarkan Nabi Ismail tu kepada kambing. Ingat tak? Kambing anak Nabi Adam. Waktu anak dia bagi korban tu, ingat tak? Jadi ambil kambing kibas tu gantikan kepada Nabi Ismail. Jadi betul lah Nabi Ismail ni memang seorang manusia yang sangat taslim, sangat redha, sangat pasrah kepada Allah. Jadi Allah tak buatlah Nabi Ibrahim tu bunuh Ismail. Cuma Allah tukarkan kepada kibas. Itulah kisah dia. Jadi insya-Allah 10 Zulhijjah ni kita akan merayakan hari raya korban. Boleh main mercun. Okey, dengar sini Mak Limah lupa sebelum tu. Kan kita ada projek Ruhiyah tadi. Projek Ruhiyah tu untuk cuti sekolah. Dan insya-Allah akan sambung. Lepas cuti sekolah pun akan sambung macam seterusnya. Untuk program untuk hari raya nanti, untuk kita raya hari Selasa, betul tak? Karim buat apa tu? Kita raya hari Selasa. Dengar sini, hari Rabu kita akan buat takbir raya online. Kita akan sambung hari raya secara online. Okey. Siapa yang nak join boleh join Boleh pakai baju raya. Tapi tak perlu datang sekolah. Kita buat secara online. Alah, kau datang sekolah kan sikit. Okey, jadi dengar sini. Jadi waktu program tu Mak Limah akan cerita. Boleh panjang sikit lah, kat sini tak sempat nak cerita. Waktu program tu nanti Mak Limah akan cerita macam mana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Saya tahu nak masuk. Perjalanan Nabi Ibrahim tu lah. Nabi Ibrahim sampailah dia sembelih Nabi Ismail. Okey, hari ni tentang sifat apa tadi? Sifat berani. Sifat sabar. Sifat sabar. Berani. Sifat sabar. Mak dah lupa. Okey, dengar sini. Sabar dalam buku teks tadi ada 5. Dan di sisi Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dengar sini. Mak kita dah pernah tulis Sabar. Belum. Okey, dengar sini. Sabar ada 3. Sabar dalam ketaatan. Sabar melawan maksiat. Yang ketiga, sabar menghadapi musibah. Okey, nanti Mak Limah tulis nota. Kamu salin nota ikut Mak Limah punya Nota Mak Limah lebih ringkas. Nota buku teks ni panjang. Okey, cuma Mak Limah nak explain kat sini. Dengar sini. Sabar ada 3. Sabar dalam ketaatan. Allah suruh solat, kena sabar. Ambil wuduk, solat. Allah suruh puasa, kena puasa. Bersahur, lepas tu puasa. Allah suruh tutup aurat. Okay, ambil tudung, pakai tudung. Kena sabar, betul tak? Kena sabar dalam ketaatan. Allah suruh tolong mak ayah. Okay, sabar tolong mak ayah. Allah suruh jaga mulut daripada bercakap perkara yang tak elok. Okay, kita sabar. Nak marah orang ni. Nak cakap benda-benda buruk ni. Tapi kita sabar. Allah suruh sabar ketika marah. Kita kalau boleh nak tumbuk orang tu. Kita kalau boleh nak kutuk-kutuk dia. Tapi kita sabar. Yang tu semua sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar melawan maksiat. Sabar melawan
maksiat. Dia nak buat maksiat tapi dia sabar. Bila dia sabar, Allah bagi pahala pada dia. Sebelum ni dia free hair, dia tak tutup aurat. Tapi bila dia dah belajar, kena tutup aurat lah nak keluar rumah. Jadi dia bersabar. Pakai tudung, panas tak kau hari ni pakai tudung? Tak panas. Humaira, panas tak pakai tudung? Panas tak pakai tudung? Tak panas pun. Pakai tudung. Hasif panas tak Hasif? Tak panas. Kamu pernah pakai tudung ke? Saya Okey. jawab je. Okey, dengar sini. Pakai tudung tak panas pun. Betul tak? Pakai tudung Betul, tak panas. pakai tudung lebih selamat, lebih selesa. Sebab nanti tiba-tiba perempuan cakap, kenapa tak pakai tudung? Bukan, dengar sini. Orang yang tak pakai tudung, nanti rambut dia rosak. Rambut kalau kena matahari jadi rosak rambut dia. Saya pernah kena matahari waktu saya nak silam Laki baju. lain. Kamu boleh pakai topi, boleh pakai kopiah pun, boleh pakai serban. Dengar sini perempuan. Orang perempuan bila dia sabar. Bila dia dah biasa free hair, tiba-tiba dia nak pakai tudung, dia sabar, dia dapat pahala. Sabar melawan maksiat. Maksiat apa maksiat Maksiat ni perkara yang tak elok. Maksiat ni kalau buat dapat dosa. Maksiat ni perkara yang Allah tak suka. Minum arak, melihat aurat orang, bercakap perkara yang kotor, apa lagi Anissa? Maksiat. Mengumpat ni dosa. Kamu tadi solat, puasa. Bulan Ramadan itu kamu puasa. Bayar zakat lagi, sedekah lagi. Bila kita mengumpat, semua pahala tu hilang. Pahala kita penat-penat buat ibadat tu kita bagi pada orang yang kita umpat tu. Best tak? Kita penat-penat baca Quran, lepas tu kita umpat. Mu'alimah mengumpat Alia. Alia ni pahala mu'alimah semua dapat pada Alia. Best tak? Penat-penat mu'alimah puasa dapat pada Alia. Jadi rugi orang yang mengumpat ni, pahala dia, pahala solat, pahala baca Quran, pahala dia tolong mak ayah, pahala-pahala tu semua dia bagi pada orang yang dia umpat. Rugilah. Jadi nak mengumpat kena tutup mulut, lawan dapat pahala. Yang ketiga, sabar menghadapi musibah. Jadi musibah COVID-19, musibah demam, musibah apa lagi? Kena sabar. Siapa yang sabar dapat pahala. Orang yang sabar, dia akan masuk syurga tanpa hisap. Orang yang sabar akan masuk syurga tanpa hisap. Humaira, dekat mahsyar nanti, dekat mahsyar nanti kena hisap satu. Humaira. Satu apa? Kena hisap. Dekat dunia hari tu kamu makan ni dekat mana ni? Halal ke tak halal? Pakai baju ni halal ke tak halal? Ada ambil barang orang ke kena hisap satu. Jadi orang yang paling kaya, orang yang kaya dia lambat masuk syurga sebab dia lama dekat mahsyar, kat padang mahsyar tu nak hisap. Tapi orang miskin dia masuk syurga cepat. Sebab dia tak ada harta, dia nak hisap apa? Tapi kalau orang kaya dia banyak sedekah, banyak tolong orang, dia pun akan masuk syurga awal juga. Faham tak? Lemah. Quiz. Oh lupa nak quiz. Sekarang ni dah pukul 9.53 dah. Tinggal. Sentiasa redha dan tenang semasa menghadapi ujian daripada Allah dan tidak mudah putus asa apabila mendapat kesusahan adalah pengertian bagi sifat apa? Berani ke, istiqamah ke, menepati janji atau sabar? Sabar. Sentiasa redha dan tenang. Okey, sabar. Jawapan dia sabar. Berapakah ciri-ciri sifat sabar dalam buku teks tadi? Berapakah ciri-ciri sifat sabar? Empat. Apabila kita menghadapi perkara tersebut, nampak tak aksiden ni, kereta langgar kereta ni, apakah yang perlu kita lakukan? Menangis, sabar, ketawa, senyum. Buat apa? Sabar. Sabar. Jangan nak marah-marah orang. Sabar. Sifat sabar adalah sebahagian daripada Islam ke, iman ke, kemungkaran? Iman.
Okey. Sabar adalah sebahagian daripada iman. As-sabru minal iman. Perkara berikut adalah ciri-ciri sabar kecuali apa? Sentiasa marah, sabar ketika sedang marah, sabar Semarah. kecuali Sentiasa maksudnya marah. okey, kecuali ni maksudnya bukan sentiasa marah belum dapat kesalahan. Itu jawapan dia. Sabar adalah salah satu daripada kunci apa? Kejayaan, kemewahan, kegagalan, kesusahan. Kejayaan, betul, kejayaan. Di antara berikut, manakah fadilat sifat sabar? Fadilat ni kelebihan dan sifat sabar. Jiwa tidak tenteram, mudah mendapat penyakit, mendapat keampunan dan rahmat. Fadilat dia mendapat keampunan dan rahmat daripada Ahmad sering gagal di dalam peperiksaan. Apakah yang perlu dilakukan oleh Ahmad yang terus berusaha kecewa ke konten sekolah? Terus berusaha, pandai. Jangan konten sekolah. Terus berusaha. Perkara berikut adalah akibat tidak bersifat sabar kecuali yang mana? Jiwa tidak tenteram, dimurkai Allah, tidak disukai oleh bapa, menambah keimanan kepada Allah. Menambah keimanan kepada Allah. Ini kelebihan sabar. Yang ni semua bukan. Keimanan Allah. Alright. Orang yang sentiasa bersifat sabar apabila mendapat ujian daripada Allah akan dapat dosa, Mendapat ganjaran pahala. Mendapat ganjaran pahala. Allah bagi pahala. Sabar ialah redha ke tidak redha? Sabar ialah redha atau tidak? Redha. Betul. Baca pendek je. Antara ciri-ciri sabar ialah ciri-ciri sabar. Cari yang positif, Cari yang redha dalam setiap kesusahan, betul. Ciri-ciri sabar yang lain ialah sabar, membebel, mengamuk. Yang mana? Sabar ketika sedang marah. Bebel, mengamuk. Ahmad menahan lapar ketika berpuasa di bulan Ramadan. Ini ada contoh. Ini contoh untuk sabar dalam perintah Allah. Perintah Allah, bukan perintah mak ayah. Puasa, solat adalah perintah Allah. Sentiasa redha dalam menghadapi kesusahan. Betul ke? Tak pasti ke salah? Sentiasa redha dalam menghadapi kesusahan. Betul. Adik tertumpahkan air ke lantai. Ibu terus meminta adik lap tumpahan tersebut. Ibu seorang yang sabar ke tidak sabar? Sabar. Sabarlah. Kalau tak dah marah-marah, betul tak? Ni ibu terus minta adik lap. Husna kalah dalam pertandingan badminton. Tapi dia tidak kecewa, malah berusaha berlatih lagi supaya menang untuk pertandingan seterusnya. Syasha, tiba-tiba Syasha pula ni. Syasha seorang yang Husna dah. Husna tidak mudah kecewa dan tidak mudah betul. Syasha, ni baru Syasha. Syasha terus membaca Al-Quran setiap hari supaya bacaannya lebih lancar dan baik. Syasha seorang yang sabar dengan suruhan ibu bapa. Sabar menunaikan perintah Allah. Perintah Allah. Allah yang perintah baca Quran Allah yang perintah baca Quran. Abang selalu bergaduh dengan adiknya kerana berebutkan barang. Abang seorang yang sabar ke tak sabar? Sabar. Tidak sabar. Berebut barang ni tak sabar. Tidak sabar. Zikri membaca Iqra' sambil menunggu azan maghrib. Zikri seorang yang sabar ke tak sabar? Sambil tunggu azan tu dia baca. Sabar. Bagus Zikri ni. Dia baca Iqra' dulu. Arisa. Dekat Anissa. Anissa dapat menyiapkan kerja sekolahnya dengan baik dan jawapannya semua betul. Adakah Arisa seorang yang sabar? Ya. Ya ke tak tahulah? Ya, sabar. Ya, betul. Ya. Baik, ya baik. Raju tidak beratur ketika membeli makanan di kantin. Raju seorang yang pergi kantin tak beratur. Sabar ke tak sabar? Tidak sabar. Tidak sabar. Tak sabar Raju. Fahim dan Sofia sedang menunggu giliran untuk baca Al-Quran dengan Ustazah. Adakah mereka sabar? Ya. Ya, maksudnya dia menunggu giliran. Dia sabar, dia tak berebut. Okey, habis. Selesai. Kalau lima bagi ke saya selalu tak main intang. Kenapa? Kenapa main? Entah baca satu-satu.
Okey, kita tutup kelas kita dengan tasbih lafaz dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.